Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita khusus untuk bahagian penilaian keunggulan tokoh Islam, bahagian sirah dan tamadun Islam, muka surat 184, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Bagi soalan yang pertama, nyatakan secara ringkas riwayat hidup tokoh berikut. Pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, Hasan Al-Banna. Yang ketiga, riwayat hidup tokoh Ahmad bin Ibrahim. Jika kita lihat contoh item yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, soalan untuk bahagian sirah dan tamadun Islam berada di soalan keempat daripada 5 soalan. Contoh item jelaskan 2 sumbangan yang diberi oleh khalifah sama ada A ataupun B. Contoh pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Abbas Abdullah bin Muhammad. Kemungkinan soalan yang begini ada pilihan. Jadi mungkin nyatakan secara ringkas riwayat hidup pertama Salahuddin Al-Ayyubi dan kemungkinan yang kedua Hasan Al-Banna. Pelajar boleh memilih. InsyaAllah penerangan secara detail akan diberikan dalam teknik menjawab pendidikan Islam. Jadi anda boleh layari channel ini ya, untuk video-video akan datang insyaAllah. Soalan nyatakan pelajar perlu memberi jawapan yang ringkas sahaja. Jawapan yang ringkas dan tepat. Intro soalan, riwayat hidup. Pelajar boleh membuat jadual ataupun kotak seperti ini untuk membezakan riwayat hidup ketiga-tiga tokoh ini. Baik pelajar sekalian, pertama kita letakkan di kiri sekali, ini kategori. Pertama kita ambil 3 saja. Contoh jawapan. Ataupun jawapan ini berdasarkan daripada buku teks, nama penuh. Kemudian kita ambil jawatan. Dan yang ketiga, ketinggian akhlak. Jadi pelajar boleh tulis dalam buku latihan masing-masing lah. Nama penuh Salahuddin Al-Ayyubi, Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Hasan Al-Banna, Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Dan yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Jadi antara tips untuk pelajar menulis jawapan-jawapan berkaitan dengan fakta adalah pelajar perlu hafaz. Hafaz. Fakta-fakta penting sebegini tidak boleh direka. Ya. Kemudian yang kedua, jawatan Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Jawatan bagi Hasan Al-Banna, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Kemudian yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim, Profesor Emeritus dan Seri Doktor, lebih kepada gelaran. Okay, ini daripada buku teks sebenarnya, tapi berada di bawah lajur jawatan. Kemudian yang ketiga, ketinggian akhlak. Pelajar boleh memilih satu sahaja, tapi di sini ada 3. Antara yang pertama, menghormati para ulama. Kemudian yang kedua, yang pertama untuk Salahuddin Al-Ayyubi, yang pertama untuk Hasan Al-Banna,
dari segi ketinggian akhlak dan riwayat hidup, saja perlu perhatikan secara ringkas. Tak perlu detail, seringkas. Bagi jawapan yang tepat saja dan ringkas. Memuliakan orang-orang yang wara' dan soleh. Itulah Hasan al-Banna, ketinggian akhlaknya. Kemudian yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim, suka menyebarkan ilmu. Pelajar boleh pilih. Ketinggian akhlak, tiga. Pilihlah mana-mana jawapan yang senang untuk diingati. Ketinggian akhlak walaupun nampak jawapannya mudah, namun ia khusus kepada tokoh-tokoh yang berkenaan. Jadi pelajar perlu take note, ambil perhatian terhadap fakta-fakta dalam riwayat hidup. Selesai untuk soalan pertama. Soalan kedua, terangkan 2. Sumbangan tokoh. Bila terangkan, pelajar perlu memberikan jawapan isi dan huraian. 2. Bagikan 2. Sumbangan setiap tokoh. Saya ulangi balik. Contoh item yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Jelaskan 2 sumbangan. Jadi di sini mungkin ada pilihan. Pelajar boleh milih. Sebab itu, antara sebab ketiga-tiga tokoh ini berada di dalam satu tajuk. Jawapan, terus soalan. Nombor soalan nombor 2. 1. Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang pertama. Sumbangannya membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib. Huraian. Dan yang kedua, sebuah gedung ubatan disediakan. Jawapan daripada buku teks. Bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit. Huraian. Jika pelajar menjawab membebaskan Baitul Maqdis saja, jadi jawapannya tidak cukup untuk menerangkan, untuk menjawab soalan melibatkan terangkan. Jadi hati-hati dengan jawapan yang diberikan. Pelajar perlu memerhatikan kata tugas. Kata tugas setiap soalan yang diberi. Tokoh yang kedua, Hasan al-Banna. 1. Menghasilkan karya. Isi seperti Risalah At-Ta'lim dan Al-Ma'surat. Ini huraian. Mengasaskan Pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Isi untuk memusnahkan pengaruh barat. Huraian. Kemudian tokoh yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim, menghasilkan buku-buku Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan Family Law in Malaysia. Seperti ini pelajar boleh pilih satu saja. Seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia pun dah cukup. Kalau nak tambah lagi baik, bertepatan dengan fakta daripada buku teks. Kemudian menjadi pengasas dan penggubal. Penggubal bagi apa? Bagi enakmen Undang-Undang Islam Hudud dan Qisas di negeri Kelantan. Sebagai huraian. Atasnya seperti tadi, ini huraian.
Okey, selesai untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, huraikan. Pelajar perlu beri isi dan huraian. 2. Iktibar. Iktibar ni pengajaran yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada keunggulan tokoh? Intro jawapan. Iktibar yang pertama, kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah. Bila iktibar, bila pengajaran, pelajar perlu mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Barulah ia menjadi satu saranan. Kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah isi agar, kata hubung. Bermula daripada agar ni huraian. Masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Huraian. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki isi agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Huraian. Selesai soalan yang ketiga. Seterusnya soalan terakhir untuk tajuk ini, bahagian penilaian. Stimulus pernyataan soalan. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang memberikan sumbangan yang besar dalam usaha membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib. Sebagai seorang murid, pelajar perhatikan di sini, sebagai seorang murid, bukan sebagai ketua negara, bukan seorang pemimpin daripada mana-mana kawasan, tapi seorang murid. Pelajar, bagaimana cara? Bagi cara. Anda. Okey? Jadi anda, kita menggunakan perkataan saya dalam jawapan. Dapat memberikan sumbangan kepada negara. Sumbangan kepada negara. Jadi pelajar perhatikan, kita ambil skop jawapan kepada diri kita sendiri ataupun kepada murid. Contoh jawapan, saya akan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Isi, kebat perlu ada isi, huraian lengkap, kesimpulan. Agar, jadi penggunaan kata hubung agar, masa depan saya cerah. Huraian. Ini contoh jawapan. Pelajar boleh menggunakan mana-mana jawapan. Yang penting menjawab persoalan. Ya, persoalan kebat ini sendiri. Kesannya, untuk huraian lengkap, kita mengambil contohnya kesan. Kesannya saya akan mendapat peluang pekerjaan. Seterusnya mampu menyumbang kepada negara. Kita menyumbang melalui nanti pada masa depan. Dengan kita menuntut ilmu bersungguh-sungguh, kita akan insya-Allah akan diberikan pekerjaan dan kita akan menyumbang kepada negara melalui pekerjaan. Jadi sebenarnya kita menuntut ilmu ni pun dah dikira sumbangan sebagai seorang murid. Jadi jangan kita nak jawab soalan-soalan ataupun jawapan berkaitan dengan sebagai seorang murid ni tidak tepat dengan kedudukan kita. Contoh menguatkuasakan undang-undang dan sebagainya tidak sesuai. Ataupun mengawal sempadan negara. Jadi kita bukan tentera. Kita sebagai seorang murid. Oleh itu, ini sebagai kesimpulan, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk berbakti kepada negara tercinta. Kita ambil saranan kepada soalan kebat ni supaya semua orang berbakti kepada negaranya sendiri. Khususnya negara Malaysia yang tercinta, agar keharmonian dan kestabilan negara dapat dicapai. Saya ingat selesai untuk soalan kebat bagi tajuk ini. Alhamdulillah,
Setakat itu saja pelajaran kita dalam bahagian penilaian khusus untuk latihan bagi tajuk keunggulan tokoh Islam yang melibatkan 3 tokoh, Salahuddin Al-Ayyubi dan Hasan Al-Banna dan Ahmad bin Ibrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.